Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan mendengar rendah bersama dengan saya Akmal Azli. Cikgu, saya tak puas lah cikgu. Saya nak belajar lagi cikgu pasal air ni. Boleh ke kita sambung cikgu? Ya, boleh. So, last cikgu akan sentuh tentang kelestarian air. Dah, janganlah last cikgu. Okey, kelestarian air ni apa yang kita nak belajar, Akmal? Okey. So, kita nak tahu apa dia 4 bahan pencemar yang biasanya mencemarkan air dan cara untuk mengatasinya. Okey, jom. Okey, jadi bahan cemar yang pertama ni yang memang semua daripada rumah semua ada, bahan buangan domestik. Oh, Okey, maksudnya buangan tu sampah daripada rumah. Okey. Kemudian yang kedua ialah bahan buangan industri. Okey, yang ini yang kita tak boleh kawal lah sebagai orang individu tapi kita Betul. boleh gunakan pihak-pihak yang berkuasa lah untuk mengawal bahan buangan industri. Okey. Kemudian bahan kimia dalam pertanian. Okey, ini pun kita boleh educate sebenarnya para petani. Okey, kemudian yang keempat, ini pun kita tak boleh kawal tumpahan minyak. Ya, kadang-kadang ya kapal yang berlayar dia nak kurangkan kos sebab sebab kalau nak pergi ke pelabuhan dulu baru buang minyak dia banyak kos. Masa Jadi lagi ya, malam kau orang tak nampak dia tumpahkan minyak kan. Okey, jadi kita dah tahu masalahnya, macam mana cadangan untuk mengatasinya. Okey, jadi untuk bahan buangan domestik, okey, cikgu ada sediakan ni 3 cara mengatasi. Okey, jadi yang pertama, menaik taraf sistem pembentungan di seluruh negara. Sistem pembentungan ni apa, Akmal? Tempat tu cikgu yang sampah-sampah tu kan? Ya, pembentungan ni lebih kepada buangan seperti air kecil, air besar kita tu. Okay. Sampah jugalah tu kan? Ya, okey, kita akan naik taraf sistem pembentungan. Ya. Yang kedua, ini kita boleh didik masyarakat untuk cara pembuangan sampah yang betul. 3R, kita gunakan 3R Kita semula kalau boleh. Okey. Okay, kemudian yang ketiga, menyediakan kemudahan sanitasi yang sempurna di kawasan pedalaman. Oh, boleh cikgu Ya, sebabnya kawasan pedalaman ni masih ada lagi yang tak dapat air bersih tu, mereka membuang di sungai-sungai kan. Okey. Okey, jadi kita boleh naik taraf dengan menyediakan kemudahan sanitasi supaya air sungai itu lebih bersih. Betul. Setuju. Okey, kalau bahan buangan industri, ini memang kita tak boleh pergi secara individu, tak boleh lah kan, membantah tak boleh kan, tapi kita boleh gunakan pihak-pihak yang berkuasa melalui undang-undang. Bagaimana caranya? Rawat dulu air ni, sisa air ni sebelum dibuang. Jadi contohnya kita boleh gunakan ada peraturan-peraturan kualiti alam sekitar PPKAS. Okey, di mana contohnya buangan berjadual 2005, PPKAS effluent perindustrian 2009, PPKAS untuk kumbahan tahun 2009. Ada cikgu Ya, ada undang-undangnya. Okey. Okey, kemudian yang ketiga, bahan kimia dalam pertanian. Okay, kadang-kadang para petani ni dia suka gunakan pestisid, lebihan baja supaya Racun tu, supaya sayur dia sihat, gemuk, cantik kan. Tapi dia tak tahu sebab bahan-bahan ini boleh accumulate dekat dalam sayur tersebut. Kita makan sekali memang kita tak sakit. Betul. Tapi kalau dah bertahun-tahun dia akan accumulate dalam badan dan buatkan kita sakit. Jadi apa caranya? Kita boleh gunakan racun perosak yang bersifat terbiodegradasi, iaitu dapat diuraikan secara semula jadi. Okey, oleh pengurai semula jadilah. Okey, kemudian tumpahan minyak. Tumpahan minyak ni pun kita tak boleh sebagai orang individu pula nak teropong siapa kapal Siap yang malam kan? Kan malam pula kan. Jadi kita boleh minta tolong dengan bukan minta tolong, maksudnya pihak berkuasa lah yang boleh membuat cara mengatasi ni. Contohnya membendung dan pungut tumpahan minyak di laut menerusi rancangan kontingensi kebangsaan kawalan tumpahan minyak semakkan tahun 99 dan 2000. Okey, dan juga meningkatkan pengawasan melalui udara dengan kerjasama unit udara polis. Okey, sebab kita secara individu tak dapatlah untuk mengawal tumpahan minyak ni. Okey, jadi ni cikgu nak kongsikan sedikit. Ini cerita yang betul ni, keracunan raksa di Teluk Minamata, Jepun. Okey, cuba kalau Akmal nampak nampak boleh cacat budak tu kerana dia terdedah dengan raksa. Raksa ini merkuri. Dia ada satu syarikat di Jepun ini. Dia keluarkan, dia lepaskan bahan buangan merkuri ni ke dalam laut. Okey, dan penduduk di Teluk Minamata ni pula kebanyakannya nelayan. Jadi bila dia tangkap ikan bawa balik rumah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan dah nampak.
ada banyak penyakit yang sama. Alamak. Okey, jadinya sebenarnya sampai sekarang ada lagi kesan keracunan raksa di Teluk Manimata ni, dan masih lagi rakyat di sana masih lagi protes dan Perkara ini, cikgu? perkara ini dia memang dah stop, tapi dia masih lagi keluar terpaksa maksudnya rakyat di sana masih lagi ada yang terkesan dengan keracunan raksa ini sampai sekarang. Padahal ini pada tahun 1960-an. Maksudnya dah lama, dah sebab 60 tahun dah, cikgu. Ya, apabila raksa tu masuk ke dalam badan, dia boleh accumulate dan dia akan dipaskan ke generasi seterusnya. Ya, sebab tu kita kena jaga kita punya air kita jangan sampai tercemar. Jangan sampai. Ingat tu murid-murid saya rasa ni bukan satu perkara yang cukup kita kena pandang serius. Ya. Kenapa air ini kita kena perlu jaga. Kalau tak betul. nanti contohnya macam baru saya cikgu sebutkan tadi. Ya. Okey Akmal. Ya. Nampak macam dah faham tu. Faham dan juga sedih sikit dengan perkara tadi tu, cikgu. Okey, jadi cikgu ada soalan untuk mengurangkan kesedihan Akmal. Alright, okey. Okey, soalan yang pertama Akmal. Aha. Apakah masalah pencemaran air yang dihadapi di kawasan pantai atau laut? Okey, cikgu. Saya sambungkan cikgu. Kalau kita tengok tadi, okey, yang mana? Sampai-sampai cikgu minum air tu, saya nak beritahu kepada anda. Kita tahu kan, masalah pencemaran air ni yang dihadapi di kawasan pantai ataupun laut memang adalah satu perkara yang cukup serius. Yelah, kalau tak tadi nampak tak apa jadi dekat penduduk di Jepun. pantai apa cikgu? Teluk Manimata. Teluk Manimata di Jepun. Jadi, apakah masalahnya? Teluk cikgu. Apa tadi nama teluk dia? Teluk Manimata. Itu yang saya nak sebut tadi. Okey, jadi jawapan untuk soalan pertama ini adalah semestinya apabila perkara malam-malam kan, orang bawa kapal besar-besar ni dia tumpahkan minyak, cikgu. Betul ni, Jadi Akmal. itulah dia. Ini merupakan satu perkara yang cukup dahsyat sebenarnya, cikgu kan? Ya, sebab apa tahu bila tumpahkan minyak tu Ya. dia akan merebak. Ya. Kawasannya banyak yang diliputi, jadi ikan-ikan tu kesian dia mati dia. Apa Minamata kan, cikgu? Teluk Minamata. Ya, betul. Teluk Minamata, Jepun. Jangan tersalah sebut pula. Okey? Alright. Okey, soalan yang kedua Akmal. Cadangkan 3 cara mengawal pencemaran air. Cadangkan 3 cara mengawal pencemaran air, cikgu. Saya rasa Apa tadi yang boleh kita buat? banyak sebenarnya, cikgu. Okey, contohnya Akmal. Yang pertama apa dia, murid-murid? Betul. Diorang kata, cikgu. Yang kedua apa pula? Betul. Dan yang ketiga apa? Jawapan yang anda berikan memang terbaik, murid-murid. Itu dia, cikgu. Saya cukup bangga dengan mereka ni, cikgu. Ya. Okey. Yang mana pertama tadi adalah apa dia? Untuk pembentongan tu, cikgu. Kan? Ya, sistem pembentongan. Sistem pembentongan tu kita kena ni. Yang kedua, kita kena mendidik masyarakat supaya Betul. jangan membuang benda-benda yang tak sepatutnya ke dalam air, cikgu. Ya. Sungai ke, apakah. Yang ketiga, apa tadi murid ada sebut tadi? Yang mana kita sebenarnya ni kena menyediakan orang kata kemudahan sanitasi, cikgu. Ya, kepada sanitasi. penduduk-penduduk juga luar kan. bandar. Okey. Itulah jawapan yang diberikan oleh murid-murid kat rumah, cikgu. Anda memang awesome. Ya. Okey, cikgu. Jadi, berapakah markah bukan untuk saya tapi untuk mereka yang menjawab soalan tadi tu, cikgu? Okey, sebab 4 markah boleh dapat 8 bintang. Okey, nanti saya tambahlah, cikgu, sebab 8 bintang kan. Jadi, kita pun dah sampai di penghujungnya, cikgu. Mungkin boleh berikan rumusan apa yang kita dah belajar setakat ini, cikgu, silakan. Okey, jadi tadi kita dah belajar tentang 4 cara pembersihan air. Kemudian negara-negara yang kurang air, okey, terpaksa rawat air kita semula kan. Ya. Kemudian kita dah belajar juga macam mana membersihkan air dan membekalkan air di Malaysia dan juga bahan cemar dan cara mengatasinya. Jadi murid-murid di rumah cikgu harap semua orang akan meningkatkan kesedaran supaya jangan cemarkan air. Sekarang kita memang masih lagi beruntung kita ada air mentah yang bersih. Jangan sampai kita jadi macam negara jiran kita kekurangan air terpaksa. Kita semula air kumbahan. Air kumbahan, air yang kita buang air kecil yang besar tu, Ya. kita
kita semula untuk minum. Sanggupkah anda? Aha. Kan, sanggup tak? Ya, Okey. sanggup tak sanggup. Yang penting jagalah kita punya alam semula jadi Sumber ni juga air, kan. betul. Terutamanya sumber air. Ya, betul. Okey, jadi cikgu dari segi pentaksiran keseluruhan oleh pelajar cikgu ni macam mana cikgu? Okey. Cikgu tengok slot 1, slot 2, 3, 4 semua boleh jawab Akmal. Ya. Nampak? Ya. Jadi cikgu bagi Akmal 110/100. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Malangnya tak cukup bintang 100 kat sini cikgu. Okey, Okey. jadi kalau murid-murid mahu guru-guru nak buat bahan-bahan rujukan kat mana cikgu? Silalah lawati portal Delima. Dekat sana dah ada ikon Didik TV. Ya, terima kasih banyak kepada Cikgu Hafizah di atas perkongsian tersebut dan tak lupa juga jurubahasa isyarat kita, Cikgu Kulina. Dan murid-murid, terima kasih kerana memberikan 100% tumpuan di dalam mata pelajaran kali ini. Okey, kita ucapkan selamat berjaya kepada anda. Saya Akmal Nazri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.